dia buat satu persalinan merupakan projek di zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Menteri Pendidikan pada waktu itu, yang mana projeknya adalah untuk memperlengkapkan semua sekolah dengan capaian internet. Dan yang keduanya adalah untuk pendidikan digital itu berlaku dengan adanya pelantar pendidikan dan sebagainya. Dan yang ketiganya termasuk dalam kerangka itu juga ialah memperlengkapkan infrastruktur internet di sekolah. Jadi projek itu berlaku di zaman Muhyiddin Yassin menjadi Menteri Pendidikan dan juga timbalan Perdana Menteri. Perdana Menterinya Datuk Seri Najib. Jadi setelah dia berlaku, kita lihat dia menjadi satu isu kontroversi. Dibawa ke Parlimen, dibawa ke PAC, dibawa kepada laporan audit negara. Betul. Seawal kita lihat 2015, 2016. Jadi isu tu isu yang besar. Dia berakhir pada 2019 Jun, dan saya pada waktu itu berada di KPM, diminta untuk buat keputusan sama ada nak teruskan atau kita stop. Dia sebelum dia 2019 tu, sebelum tu pun dia memang disambung kan? Ya. Daripada fasa kedua disambung. Fasa kedua. Dia fasa pertama it was 2013 kalau tak silap saya, or earlier than that, 12 macam tu. Lepas tu sambung fasa kedua 2016, disambung. Fasa ketiga which is 2019. Jumlah dia berapa tu? Dalam 4 bilion lebih. 4 bilion. Oh my god. Dan dia berlaku pada dua Menteri Pendidikan. Dimulakan oleh Muhyiddin Yassin, dan kemudian Muhyiddin Yassin keluar daripada kerajaan, daripada UMNO. Nanti dia Datuk Seri Mazhar Khalid, ya. Dan kemudian bila saya datang itu dah tempoh penghujung. Jadi saya kena buat keputusan sama ada nak terus atau tidak. Jadi di zaman Muhyiddin mulakan, Mazhar Khalid meneruskan fasa kedua itu, dan di zaman saya kena buat keputusan sama ada nak terus atau tidak. Okay, bila kita cerita keputusan itu, walaupun dah cakap, kita tanya lagi sekali, dapatan doktor pada masa itulah sebagai Menteri Pendidikan, of course datang dengan dibentang dengan apa orang kata dapatan, dengan report dan sebagainya. What was your first impression bila dibentangkan perkara itu, dan apa antara perkara besar yang doktor rasa menyebabkan doktor buat keputusan untuk tidak teruskan? Pertama, sebelum datang dapatan itu, rungutan daripada guru-guru, rungutan daripada ibu bapa itu dah is an open secret. Semua tahu. Dan kita lihat bagaimana kalau saya pun daripada ranah pendidikan juga, rakan-rakan berada di sekolah, guru besar, pengetua, adik-beradik saya, adik-beradik ipar saya, cikgu. Jadi ramai yang komplain tentang benda ni. Bila kita masuk dalam pejabat, kita lihat benda ni merupakan concern kepada masyarakat, maka kita cuba lihat secara 360 degree, saya keseluruhannya. Dan bila datangnya laporan daripada pihak yang pelbagai, itu bukan satu benda yang mengejutkan, kita tahu dah seperti itu. Cuma yang agak mengejutkan saya bila lihat dokumen semenjak 2011 itu, dia punya detail memang mengejutkan. Kenapa? Antaranya? Pada permulaan. Antaranya kata? Oh. Dia agak thrilling. Agak thrilling sikit. Ni tak dedah lagi ni. Antaranya bila kita lihat kandungan terhadap kontrak itu sendiri, begitu memihak kepada bukan kerajaan, memihak kepada pihak pembekal. Dan kita tak tahu ada perubahan ke tak ada perubahan. A lot of loopholes, dan seolah macam ini memang satu one-sided lah kita kata. You are lawyer, you know better. One-sided punya ni. Dan yang kedua, bila berlaku itu, kita terpaksa tengok daripada awal. Rupanya bila sebut tengok daripada awal ni, saya ingat dokumen yang saya lihat. Saya nak bandingkan dengan perbualan saya dengan Datuk Seri Najib sebelum beliau masuk ke menjalani hukuman lah. Pada tahun 2019 lah tu. 18. Tak. No, before that. Tak, itu pada tahun 2020. Oh, 20. Okey. Oh ya, masa perubahan kerajaan. Okey. Sebab saya bertemu dengan beliau, bincang dengan tentang plan pendidikan pasca Covid. Saya jumpa 2021. Okey. Beliau minta saya datang ke rumah dia. Jadi saya hadiahkan buku Memori Bukan Mawar, dan juga saya hadiahkan plan pendidikan selepas Covid. Saya berikan senaskah kepada Datuk Seri Zain Hamidi waktu itu, beliau Presiden UMNO, berikan kepada Datuk Seri Najib kerana dia orang kata Datuk Seri Najib lebih
lebih berbisa waktu itu. Waktu itu terutama di kalangan ahli-ahli UMNO. Jadi kalau kita bawa sesuatu berkaitan pendidikan, kalau beliau push benda tu lebih ni, saya bawakan kepada Datuk Ahmad Maslan. Pada waktu itu dia menjadi ketua WIP BN di Parlimen, berikan kepada Tan Sri Mahyudin sendiri sebagai PM, berikan kepada Razif Jidin sebagai Menteri Pendidikan, berikan kepada Nuraini sebagai Pendidikan Tinggi, dan berikan kepada Ketua Pembangkang. Tapi saya tak tahu apa berlaku pada plan tu, Plan pendidikan pasca Covid. Cumanya yang di-Pertuan Agong pada waktu itu, sekarang ni Sultan Pahang lah, ada address perkara tersebut. Tetapi Razif Jidin Menteri Pendidikan tu tak laksanakan kitab kampung lah, ucapan pembukaan Parlimen. Betul. Akhirnya setelah buku kan yang masuk dalam buku. Di dalam buku saya CPR for Malaysian Education, dalam bahasa orang putih. Dalam bahasa Melayu saya buatkan generasi yang hilang. Dan juga ketika naik Menteri Pendidikan yang baru ni, saya telah berikan kepada Menteri Fadlina dan juga kepada pegawai-pegawai lah. Harap-harap mereka dapat laksanakan. Dan menteri pun baru announce berapa ratus ribu daripada kalangan pelajar, I think tahap 1 yang masih lagi tidak menguasai 3M. Saya telah sebut 2021 lagi. Beratus ribu. Ini ribu. memang bahana si Razif Jidin lah yang lemah, dan juga pada waktu itu pimpinan KPM yang dilantik bukan di kalangan orang yang layak. Saya berada kat situ, tahu lah siapa yang layak, siapa tak layak, dan orang yang dilantik itu bukan orang yang sepatutnya berada kat situ. Orang yang bagus. Saya tak serang peribadi, tetapi untuk handle keadaan Covid waktu itu dan pasca Covid, kita perlukan orang yang lebih cekap. Dan malangnya Razif Jidin melantik orang yang kurang sesuai di tempat itu. Tanpa saya sebut apa-apa nama lah. Dan akhirnya hari ini dah 2021, 2024 masih bicara perkara yang sama. Masih lagi cerita yang keciciran, masih lagi tak boleh menguasai 3M sebagainya. Okey, balik cerita Universiti Najib beritahu saya. Dia tanya saya, macam mana isu besar ini? Saya kata Datuk Seri PM waktu tu tahu. Dia kata, ya. Dia kata, Mahyudin tulis surat pada saya, minta paksa suruh buat benda tu. This is 2016? No. Surat tu pada 2011. Oh, 2011. Ya. Awal masa fasa awal tu. Saya ada bukan fasa kedua. Surat tersebut. Oh, fasa pertama. Ya, fasa pertama. Sebab sepatutnya di waktu itu dihabiskan projek SchoolNet, kalau masih ingat lagi. Betul, SchoolNet itu patutnya dihabiskan, barulah nak bawa yang baru. Atau itu sepatutnya, tetapi Mahyudin pada waktu itu TPM dan juga PM TPM dan Menteri Pendidikan telah tulis surat kepada Datuk Seri Najib sebagai PM untuk segerakan itu. Segerakan projek yang baru Bestarinet ni. Jadi saya lihat dokumennya. Surat tersebut memang saya tahu. Dia macam paksa lah kita kata. Suratnya KPM boleh cek, Menteri boleh cek, KSU boleh cek. Kalau dah tak ada surat itu pun, saya harap-harap pihak Datuk Seri Najib mungkin ada simpan. Kalau tak ada pun, saya yakin di pihak SPRM mungkin telah ada kopi surat tersebut. Tapi itu tak terkejut lagi. Itu tally dengan apa Datuk Seri Najib cakap. Maksudnya Mahyudin suruh segera kan. Jadi dia kata ialah sama dengan saya pun. Saya kata Mahyudin minta Tun, ikut cakap Tun, ni boleh tanya Tun lah. Tun Mahathir PM. Tun Mahathir sebut kepada saya waktu saya menteri 5 kali jumpa, minta saya teruskan. Dia kata Mahyudin marah dan sebagainya, minta teruskan projek One Bestarinet. Apabila dia berakhir pada Jun 2019. Dan selepas saya tak jadi menteri, selepas berlaku Sheraton Move, waktu tu dia cakap Syed Saddiq boleh menjadi bukti. Syed Saddiq tahu benda ni A sampai Z, Datuk Seri Mukhris pun tahu benda ni, dan bukan satu benda yang rahsia lagi, Peja pun tahu benda ni. Jadi apa Tuan cakap? Tuan kata, yalah, siapa ni Mahyudin datang mengurung tiap hari, suruh buang you, dia suruh you sambung Bestarinet, you tak mau sambung. Dia presiden parti, kalau presiden parti tak mau you jadi menteri, saya punya menteri. Jadi itu dia cakap lah. Itu dia asal dia panggil. Selepas tu dengan dia pun hilang jawatan PM dan Mahyudin jadi PM. Jadi pada waktu saya 2-3 kali nakkan kepastian, dan dia sebut perkara itu. Dan Syed Saddiq tahu perkara ni, Syed Saddiq Muar dia tahu perkara ni, dan
Saya rasa bukan satu perkara yang rahsia. Bukan rahsia. Saya je yang tak tahu, orang yang last tahu.